entered as an attendee in listen-only mode. Okey, baiklah kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menyertai webinar kita di XM Malaysia. Jadi petang ini topik kita adalah kemahiran dagangan psikologi. Saya baca disclaimer dahulu, risiko pelaburan mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilannya. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang investor dan dalam retail trading. Saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Selamat petang, Jo. Lebih. Okey. Kita lihat dulu apa yang dalam pasaran. Ingat hari ini 8 hari bulan. Pada masa US session pada malam nanti, kita akan lihat kepada a bit of volatility dalam pasaran ya. Tak ada apa-apa banyak dalam kalender, tak ada nothing much dalam kalender, tapi 8 hari bulan ni adalah tarikh di mana basically kita tahu keputusan pilihan raya Presiden US secara final ya. Kita nak tengok apa tindakan daripada Presiden Trump sekiranya beliau tewas. Kita nak lihat adakah terdapat benda-benda lain lah sebabnya there are talks of something yang agak tak menyenangkan mengenai kerusuhan dan lain-lain jadi hopefully tak ada benda macam tu, tapi kita lihatlah as trader, kita cuma lihat kepada apa yang berlaku dalam pasaran, apa yang berlaku dalam market, dan kita plan sekiranya something happen kepada apa yang kita nampak dekat price ya. So setakat ini untuk sesi Asia tadi kita ada untuk contohnya untuk Nikkei Nikkei ditutup lebih rendah daripada buka di pagi tadi, tapi arah dia dah mula nampak sampai satu support dan mula mengukuh pada waktu ni. Kita nampak untuk Euro Stock Futures menunjukkan
something yang, bukan Eurostock, pada DAX. DAX dah mula pergi positif. Dan kita masih ada US futures juga yang nampaknya dah mula sampai satu support dan mula buat bounce, ya. Maksudnya ada perubahan pergerakan dari ke arah sesi Eropah ni, ya. Kalau kita lihat dalam kalender pagi tadi, kita ada untuk Japan average cash earning dan juga household spending yang menunjukkan bacaan yang lebih rendah. Yang key dia adalah kepada final GDP untuk Japan, ya, menunjukkan bahawa kuartal ketiga, ini adalah kuartal ketiga, bacaan kali kedua dia, menunjukkan ekonomi Jepun bounce. Ini adalah angka yang sebenarnya agak tinggi untuk Jepun, ya. Bukan agak tinggi, ini adalah yang something yang tak pernah lagi Jepun catat. Sebabnya dia bounce ni daripada angka yang rendah, ya. So we had very significant bounce pada kuartal ketiga, dan malam tadi kita ada announcement mengenai package stimulus untuk Jepun, yang sebabnya kita jangkakan untuk kuartal keempat ni pertumbuhan ekonomi adalah lebih perlahan, ya. So kerajaan Jepun cuba untuk meningkatkan aktiviti ekonomi, meningkatkan pengeluaran ekonomi dengan mengeluarkan package ransangan ekonomi, ya, diumumkan malam tadi, ya. Itu bukan benda baru. Kita dah ada cerita stimulus ni lama dah. Sama juga US juga malam tadi mengumumkan satu package stimulus, dan itu bukan cerita baru, cumanya bila itu je. Lain daripada tu, kita ada ZEW Economic Sentiment pada petang nanti. Kita ada Itali yang bercuti hari ini. Nothing much yang kita tengok. Tapi ingat, pada waktu US pada malam nanti, tumpuan adalah kepada cerita politik ni, ya. So setakat ini daripada sudut pergerakan pasaran, we did have gold dan juga silver yang ada in complete sequence yang memulakan trend, memulakan satu setakat ini rupa dia lebih correction tapi lebih sharp ke atas, ya, untuk lepas ni kita tengok chart untuk gold dan juga silver. Bagi siapa yang trade intraday ada peluang untuk long, ya. Saya takkan cari short untuk gold dan silver, takkan. Saya akan cari untuk long sebab trend besar dia adalah untuk long, ya. Daripada sudut pergerakan dekat indeks seperti yang saya katakan tadi, untuk kita nampak untuk Nikkei ni dah sampai area support and it bounce daripada situ. Kalau kita ambil equal leg dia, ya, ini nampaknya adalah merupakan satu flat, sebab itu kita nampak dia lebih ber-1618, ya. Satu correction dalam 5 wave dan lepas tu dia dijangka bounce, ya. Whether this move habis ke tak, kalau anda nak tahu, kalau kita nak tengok dia punya momentum kat sini, ya. Kalau kita lihat kepada momentum dia semasa untuk Nikkei ni, ini key dia, sebab Nikkei nampak jelas, ya. Kalau kita lihat dia punya momentum pergerakan yang ini, ya, dia mempunyai dia nampak this move come with momentum. This move come with momentum. Nampak dia break, ya. Dia break. So we might see at least 3 wave. At least 3 wave. Kalau dia buat 3 wave, lepas tu jatuh tak berjaya break out atas ini, then kita jangan, kalau dia buat this move 3 wave, kita akan cari long. Faham? Rosli? Jo? Kalau dia buat this move, kita akan cari untuk long. Flat ni payah nak tahu. Flat ni habis kat mana payah nak tahu, kan. So kalau dia buat 3, ini 3 dan kita jangkakan 3, ini akan jadi W, X dan Y, ya. Jadi ini masih lagi wave 4 ataupun kita ada yang lebih besar, tapi nampak sama size, kan. 1 dan 2 ni dan 3 dan 4. This is not 4 dalam biru. Okay, so kalau dia bounce, tak berjaya break, dia turun balik, kita akan long daripada sini. Siapa yang dah long, anda akan letakkan BE separuh daripada B kepada C, ya. Okey, ini adalah untuk Nikkei. So Nikkei pada waktu ni kita jangkakan at least 3 wave ke atas, and sekejap, saya buang dulu ni. And with that move in Nikkei, that support untuk contohnya untuk S&P 500 at least buat this wave. Saya tak tahu whether dia habis kat sini atau tak. I don't know. Tapi apa pun anda tak short index.
Sekiranya dia buat 2 ni, anda boleh long daripada sini. Sekiranya dia buat high, lepas tu 3 wave, anda boleh long dekat sini. Ini untuk S&P. Ini adalah untuk cash. So pada malam nanti baru dia jalan. Okay. Ini adalah untuk S&P 500. Untuk Dow, untuk futures untuk Dow juga menunjukkan yang lebih kurang sama. I expect satu lagi based on equilibrium, tapi tak perlu. Tapi based on 100% ada satu lagi ke bawah. Macam mana? Okay. Satu lagi ke bawah. Dia tak complete lagi 100%. But dia sampai 618764 mungkin trunket, lepas tu naik. Okey? Nampak? Okey. Jadi kita ada W, X, Y. Sini kita ada A, B dan C. Kalau dia buat ke bawah lah. Dia boleh habis kat sini je. Dia tak perlu buat ke bawah. Okey? Ini adalah untuk YM. Untuk Dow Jones. Untuk DAX sama juga. Dia tak perlu buat yang bawah ni. Dia tak perlu buat yang bawah ni. Ini boleh jadi W, X dan Y, lepas tu dia dah move ke bawah. Faham? Okey. Ni dia boleh ini A, B dan C. Bukan W, X dan Y. Jadi dia boleh habis kat sini je. Kalau kita lihat level dia semasa sama. Okay, 618764. Dia dah masuk area tu dan bounce. So dia tak perlu buat benda ni. Apa pun kalau dia buat benda ni, anda boleh long untuk DAX. Kalau dia buat, kalau dia break W ni, anda boleh cari untuk long daripada 3088 ni. Okey? Kalau dia terus naik ke atas, tak ada. Okey, ini adalah untuk DAX. Macam mana nak buang ni? Okey. Nampak bila market trending, set up tu jelas. Faham tak Rosie? Bila market trending, sebab itu saya banyak set up bila market trending. Bila market sideways, saya tak ada trade. Sebulan dia sideways, sebulan saya tak trade. Kalau dia trending, kalau hari itu ada 18 saya trade. Tapi saya akan tengok kepada bila dah risk. Itu saja. Kalau dia trending, simple. Kita nampak dia punya arah, kita nampak level nak masuk, separation. Kan? Jangan trade, bila market sideways, 2 bulan tu, 2 bulan saya sikit je. Sebulan 1, 2 itu pun performance tak cantik. Bila dia tengah sideways, market sideways memang macam tu. Ya, risk reward pun cantik, tempat dia pun cantik kan. Itu dia. Even yang macam yang lemah ni seperti, saya tutup Discord. Okey, banyak sangat. Berat. Discord tu berat. Okey. Apa dia, even untuk IBEX ni, IBEX pun kalau sekiranya dia bounce dan nampak lain, kalau dia punya, nampak ini size ni, ni maksud saya. Ini 1-2 punya correction. Ini 3-4 dan saya jangkakan sini ada triangle. Satu anda nampak macam tu. Ni dekat time frame kecil. Saya tak tunjukkanlah 15 minit. Okey. Jadi kita jangkakan dia macam ni. Ini triangle. Okey. Sebab itu anda nampak 4 tu kat situ. Kenapa tak kat sini kan? Sebab saya jangkakan ini triangle. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kalau dia pull back 4, ini biasa triangle biasanya wave 4. Okey. Jadi kalau dia break out 4 ni jangan trade dulu, anda tunggu yang ini. Anda tunggu yang ini. Okey, sama dengan yang lain-lain tadi. Ini adalah untuk ESP sebabnya kita ada higher high. Kita dah ada higher high. Nampak? Everything jelas. Pada waktu ni everything in the market very clear. Boleh? Okey, ni adalah untuk ESP, untuk IBEX. Another one yang dah ada higher high adalah kepada even FTSE. FTSE sekiranya dia pull back kat sini, ini adalah wave, ini adalah 1, ada tunggu 2 untuk long. Okey. Tapi ada nak dia punya correction ni,
3 wave dia lain daripada yang belakang. Faham tak? Dia tak sama. Maksudnya anda tengok sekali imbas, dia tak sama dengan yang belakang tu kan. Belakang kecil. Kalau dia tiba-tiba buat correction besar, dia anda tengok 3 wave, tarik Fibonacci extension, itu. Stop TP dikira daripada 2 kepada top kepada entry. Okay? So kita tengah jangka wave 3 and we are expecting wave 2. Bila wave 2 berlaku, kita akan ada a bit of JPY punya pair yang akan buat correction ke bawah. Dolar akan sideways. Wave 2 apa sifat dia? Ingat, bila indeks, ingat benda ni, indices, memang kita tengah jangka wave 3, itu wave besar. Kita tengah jangka indeks dynamic. Kita ada indeks yang dah ada incomplete sequence, tapi dia baru satu dalam yang ini yang besar, ini 1, ini 2. Ni adalah yang kecil. Ni adalah yang kecil. Jadi bila indeks ni buat wave 2, bila indeks ni buat wave 2 dalam yang kecil, bila ini berlaku, when this happen, kita tengah jangka benda ni. Ingat sifat wave 2. Wave 2 adalah satu deep correction. Pada waktu ini kita akan ada di time frame kecil 15 minit, 5 minit, dia akan ada yen dynamic. Faham tak? Untuk jangka pendek, itu yang orang suka sebut risk off. Padahal dia adalah satu pergerakan correction. Faham? Kita akan nampak dekat yen pair, dia pun akan buat, contohnya macam AUD JPY, dia akan buat, dia dah break kan, ni AUD JPY kan, dia dah break, dia akan buat wave 2 dalam yang kecil ni, yang ini. Jadi ini je, anda nak trade ini ke ataupun anda nak tunggu yang pergerakan yang besar ni? Itu yang anda kena faham fractal, konsep pecahan. Jangan nak risk on, risk off sangat. Anda tengok structure. Kalau dia break ini, dan kita ada correction. Dan barulah kita tengok something else. Kalau dia break out daripada structure sini, support. Dia kena break out level. Kalau setakat 5-6 candle turun, jangan overreact. Fahamkan kaitan. Faham tak benda ni? Jadi kalau ini berlaku, dolar akan sideways. Kita tahu dolar ke bawah. Dolar akan buat this move. Sideways ke atas. Anda tak short. Anda short kalau ada setup. Maksud saya, trend dia ke atas. Jadi bila yen pair ni buat correction, anda tunggulah untuk long. Kenapa nak short yen pair? Sebab cerita besar dia, trend dia ke atas. Faham ke? Jangan elakkan yang 5 minit, 3 minit punya trend kecil tu. Jangan. Kecuali anda nampak dia 1 hour, 2 hour mungkin. Kalau anda nak scalping boleh. Tapi even 1 hour chart, ni tengok even 1 hour chart, ni 1 hour tau. Ini higher high. Kan? Bila kita ada indeks yang buat higher high, yen pair ke mana? Trend. Jadi bila ini buat wave 2, sharp correction, semua ni akan buat ini wave 1, lepas tu 2 dalam ni kan. Pada waktu itu, yen pair akan buat correction, akan turun ke bawah. Saya tak tahu, kalau dia buat correction ke bawah, kita long lagi dari bawah. Kalau dia buat correction ke bawah. Okay, so basically US dollar tak ke mana. Kalau kita ada correction dekat wave dekat index tadi, US dollar sideways, yen kuat sementara, itu membenarkan untuk USD JPY ni complete wave 5 dia. Apa sifat wave 5? Wave 5 momentum tak kuat. Nampak tak semua cerita dia sama? Dan ada divergence. Nampak tak? Semua cerita dia sama kan? Nampak beauty benda ni? Anda nak lukis pun divergence. GENCE. Teruk spelling korang. Seorang spell lain.
pen lain. Faham? Jadi kalau kita ada short term ni tadi, dan anda akan ada ini buat 5 wave ke bawah, membenarkan USD JPY ni untuk jatuh. Okey, pergerakan ini akan membenarkan untuk indeks buat wave 2 dalam yang kecil, fraktal yang merah tu, dalam sub-minute. Semua sama. I hope anda nampak benda-benda ni. Macam tu saya lukis. Saya tak lukis satu cat hidupku dan matiku kat situ. Nampak? Ini mula berlaku dan sini ada wave 3 kan. Pada waktu tu yang ini semua akan buat wave 2. Nampak? Akan buat wave 2. Pada waktu USD JPY ni buat wave 3. Ingat, dia tengah buat wave 2. Jadi bila ini tengah buat wave 2, dia akan ada sharp correction jauh kan. Jadi itu membenarkan yang ini menghabiskan wave 1. Nampak? Semua sama. Jadi nampaknya YM ni tak jatuh. Tapi itulah dia. Semua satu market. Semua, anda nampak? Dia macam main chess. Tengok game Bitcoin dekat Netflix. Tengok game Bitcoin. Anda move ini, anda dah fikir move yang satu lagi. Kalau ini berlaku, tengok. Semua ni data market tau. Saya guna, itu cara saya guna elliott wave. Nampak tak? Saya tak guna elliott wave, wave 1, wave 2, wave 3, tak. Saya tengok kalau ini berlaku, apa fraktal dia, apa sifat wave tu, dan saya lukis yang lain-lain based on itu. Tak reti chess, tak apa. Main dam aji pun boleh. Sama. Seorang ni kalau kita makan kat sini, kita makan 3 kat sana. Macam tu. Sama tu. Tak reti. Main congkak, faham? Main congkak. Kalau orang tak tengok, kita bom. Dia punya ni besar sikit, penuh kita punya guli. Tunggu dia ambil, memang kena. Faham? Sama. Ni strategi kita, ni jadi ni kita buat. Ni jadi ni kita buat. Faham? Okay? Ni berdasarkan sifat-sifat wave. Yes, faham struktur besar anda tak sesat. Cerita dia anda tak trade yang kecil-kecil ni. Tak, anda tak trade ini tak ada low, tak ada apa-apa. Dia boleh buat benda lain, dia boleh terus atas ke sini. Saya tak tahu. Ini sideways market. USD JPY. Anda tak trade. Yang ini tak trade sebab dia tak ada sequence. Yang kita trade Euro JPY mungkin dah sampai support nampaknya. It doesn't need to do this ke bawah. Kita mungkin dah habis ini dan kita ada wave 4. Wave 2 ni mungkin tak terlalu jauh kat sini mungkin. Okay, it looks like that lah pada waktu ni. Structure nampak dia punya correction ni tak sama seperti ini. So kita mungkin dah habis Euro JPY. Dan meneruskan wave 5 di atas untuk Euro JPY. Apapun anda tak jangka hujung trend. Asalkan anda tak pergi fokus hujung trend. Ini mungkin wave 2 tau. Dan kita dah memulakan 1, 2. Kalau dia break up atas ini, dan dia nampak struktur dia lain, dan saya akan alihkan 2 ni punya ni. 2 kat sini. Dan kita ada contohnya, katalah kita ada higher high balik dekat RSI ni. Okey. Dan RSI ni buat higher high balik, membatalkan divergence. Dan saya akan lihat dia sebagai, dan saya akan lihat kepada instrumen-instrumen lain sama ada ini 2 ataupun ini 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia habis. Kalau dia tak berjaya membuat higher high, saya cuma perlu alih ini 3, 4 kat sini dan 5. Faham? Apa pun anda tak pergi short dia. Trend dia ke atas. Nampak? Follow the trend. Simple kan? Benda simple. Bila dia tengah trending, you will see all this clear movement. GBP, JPY, kita ada cerita Brexit semalam seperti yang saya sebut semalam, start daripada pukul 6 tu.
sampai tengah malam tadi. Ni pergerakan dia tengah malam tadi. Tengah malam tadi. Cerita dia tak ada clear separation. Kalau ada clear separation, saya long. Certain seperti e-signal ni satu lagi macam trading view, dia ada yang jelas macam ni. Kalau ada tengok dekat e-signal, ada tengok dekat apa dia? Dekat saya satu lagi platform iaitu apa nama dia? MetaCode 17 dia buat ini kat sini. Dia buat jelas. Macam ni. Dia ada spike kat sini. Dekat yang kita guna broker ni, dekat TradingView tak ada. Even dekat XM tak ada. Dia cantik je. Tu saya tengok anak saya masuk. Apa dia trade kat sini kan? Saya pun tengoklah chart kita tak ada, chart dia ada. Dia pakai Reuters. Kan aku. Admin kita dalam Discord tu. Dia trade apa? Saya tanya apa? Trade GBP, JPY ni kan. Dia kata ini high. Saya pun kena. Lepas tu dia ada 3 wave. Saya kata tak ada 3 wave. Dia masuk. Saya pun pelik lah kan. Dapat masuk ngam-ngam lah tu. Kita sabar. Sabar semua. Jadi sabar. Dia jahanam saya ajar dia trading. Benda yang sama lah. So, konsep ni amat simple. Dia budak umur 12 tahun pun dia faham. Mana ada andal. Dia tengok higher high. Dia tak reti kira ni. Dia tengok benda higher high. Dia tengok 3 wave. Dia sambung Fibo. Dia pakai Fibo. Sama. Dia tak pakai benda-benda ni. Dia tak tahu. Dia tahu ini high. Ini 3 wave. Structure tak sama dengan belakang. Nampak? Jadi dia sambung ke dia lah. Dia macam main Lego. Aduh, susah kali. Tak apa. Saya umur 46. Saya 26. Nampak? Saya pun heran kenapa dia entry. Jadi nak tak nak kita dapat price dari broker, kita terima je lah. Nak buat macam mana. Depend kepada price feed anda lah. Dia enter ngam. Saya buat tengok je, sabar. Tengok dia pergi cantik. Kita tengok. Kalau ini buat double, dia turun. Sorry. Okay. Kalau ini, GJ ni, hari Ahad kita dah cerita kan. Kalau dia buat breakout atas ni, anda tunggu 4, 5 dan anda tunggu yang ini. Dan anda trade. Faham? Tarik Fibo semasa correction phase, nak tarik Fibo dari impulsive wave ke atau tarik dalam wave correction? Dia macam ni. Ini impulsif. Bila dia berlaku kan, bila market ni bergerak, kita tak tahu. Rashid, bila dia tengah macam ni kan, anda cuma tunggu benda macam ni. Anda nak tengok, anda nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break ini. Masa ni boleh tak tarik Fibo? Tak dapat. Anda tunggu 1, 2. Okey, belum. Anda nak tengok dia break out ini. Break out ini break out. Yang 5 ni dan dekat sini dekat yang ini mana saya punya? Dekat yang ini kena ada divergence. RSI dekat ada divergence. Ada nampak satu kaki dan correction dia. Ada nampak correction yang ini lain macam. Faham tak? Ada tengok je. Itulah price action. Anda nampak price dia. Anda nampak ini lain macam, tak sama dengan belakang punya correction. Faham tak? Kalau ini berlaku, then anda tunggu dia break. Anda letakkan alert dekat sini. Saya akan letakkan satu line kat sini dan letakkan alert. Letak alert. Faham? Letak alert. Jadi ini sudah ada alert. Dah ada alert kan? Tunggu price dia jatuh. Katalah price dia break out dan alert tu keluar. Pada waktu tu, saya akan tarik Fibonacci extension atas, bawah, atas ni dan dapatlah kita punya entry dekat 1. Stop loss 1618, TP kira dari bawah 2 kepada entry dan dapatlah setup kita.
TP. 50% daripada wave ketiga yang turun ni, kita akan letakkan BE. Itu je. Asalkan dia ada trend. Trend dia continue. Kalau itu kan. Selagi dia bermain dalam ni, selagi tu saya tak tengok chart ni. Itu je setup dia. Sekejap saya buang. Sebelum yang kat ikut webinar tengok benda ni ada saya. Dia tengok candle tak ada pun. Sekejap Jadi anda cuma interested nak tengok chart bila dia berlaku high dan buat incomplete sequence. Kita trade dia sebab ini ada bila dia break tu dia ada incomplete sequence ke atas. 1 dan 2. Selagi dia tak sampai 1 sini, dia pull back ini anda boleh lock. Dia simple sangat kan Rosli. Benda yang simple sangat. Saya macam ni je. Dan anda tengok kumpulan dia akan buat benda tu. Kan? Kita tahu DJ dah buat, NJ dah buat kan. Sebab tu kita tunggu yang ni, tapi ni tak ada connector. Kalau dia connector jelas, dalam chart yang broker retail ni dia tak ada. Dia tak ada. Ni tak ada kan. Tapi dalam certain chart, e-signal ada, dekat Metacode 17 ada. Dia ada 3 wave jelas. Nak buat macam mana? Chart kita tak ada. Okay, DJ ni. AUD JPY. AUD JPY, kita dah trade yang area sini. Kita dah trade yang area sini. Ini sini sebenarnya, bukannya sini. Kan? Kita dah trade area ni, yang ini. Ini kat sini. Cumanya saya letakkan, ni kita letak bila? Semalam. Semalam kan? Ataupun 2 hari lepas. Semalam. Ni dah BE 50%. So dia against this high. Against this high. Okay, 3 wave against this high. Okay, bukannya ini entry, bukan entry baru ni. Ni dah letak BE dah. Sebab tu dah nampak stop loss dia kat situ. Okay, kalau dia tak berjaya break, kita ada 1, 2, 3. Ini sebagai ni. Jadi kita ada WX. Kalau dia buat benda ni, kita long lagi daripada bawah. Tak ada masalah. Ya. Kalau dia turun lagi, kena BE kita, jangan terus kau ambil BE aku masuk lot besar. Zul kata naik. Jangan buat macam tu. Anda tahu macam mana nak re-enter. Anda tunggu daripada atas ni, tarik bawah ni ke atas ni, anda tunggulah limit order dekat sini pula. Sini apa ada hal kan? Dekat 1 ni. Itu je, ada sambung 3 kan. Lepas tu dah. Boleh? Bukan 1618 dekat 1 entry stop loss 1618. Kalau dia break 1618 itu dah tukar trend. Itu dah jadi 1 2 3 4 5 zigzag ke bawah. AUD JPY. Yang kita tahu dia sampai area tu kita jangkakan at least 3 wave correction. Kalau ini pun ini baru 1 wave. Kalau dia buat 3, ini dah breakout high. Nampak? Logik dia. Ini 1, kita tengok. Kalau anda tengok di time frame kecil, ni, 1 ni, anda tengok dekat 5 minit. Yang 1 ni. 1 ni, tengok. Dia ada divergence. Ni, ada divergence. 1 puncak ni. 1 puncak di sini. Okey, dia ada divergence. Jadi ini 5 wave. Jadi ini 5 wave. Ini tak dapat tanda 3. Jadi kalau sini 5, sini 3, kita cakapkan ada lagi 5. Dia boleh buat 1 lagi ngam-ngam buat double ni ke kan? Double bottom ke? Asalkan dia tak break sini lepas tu naik balik. Itu kita tak dapat nak lawan. Itu je. Itu tak dapat nak lawan. Tapi kita buat benda berulang untuk ni. Benda tu je. Kalau dia BE kat sini,
Ya, lepas tu dia buat satu lagi low, kita cari satu. Ni sebagai 1, 2, 3. Susah nak letakkan ni sebagai X tau. Tapi ini ada divergence. Kita boleh letak W, X dan Y, A, B dan C, dan kita katakan C itu sebab itu ada divergence dalam. Jadi kita boleh letakkan X. Dia boleh je tapi tak cantik, struktur dia tak cantik. Tapi kalau dia buat, kita ada entry satu lagi kat bawah. Itu je. Anda tahu bila kena BE, anda tahu macam mana nak re-enter. Bukannya geram-geram kotak ambil. Jangan. Jangan. Okay. Ni yang kita discuss semalam iaitu CAT JPY. CAT JPY ni dah BE. Ni dah BE. Dah 50%. Saya tak dapat nak letak BE di awal sebabnya untuk CAT JPY ni dia spread dia besar kan. So lebih daripada 20 pip ke berapa pip baru kita dapat alih BE. So kalau dia kena BE kat bawah, anda tunggulah macam ni. Tak ada masalah. Kalau dia break 2 ni, 1, 2, kita enter kat 1 ni pula. Itu je. Selagi dia atas 2 ni, selagi atas evaluation line ni, 3 wave anda long, 3 wave anda long. Itu je. Faham WXY dah apa? Kalau dia gagal break atas, dia jatuh 3 wave, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau dia ke atas ni terlayout sikit, itu flat, jangan trade. Banyak dah trade abang dah lepas tu, BE. Tak apa, tak kisah. Sebabnya dia akan ada satu yang pergi banyak. Faham betul? Okey, ini adalah untuk CAT JPY. GBP US dollar. So dollar index sebenarnya saya tak bagi set up dia sebabnya ini pun adalah equal leg area dollar index. Dollar index. Ini pun equal leg area. Ini. Dalam webinar semalam saya dah ceritakan benda ni. Kita dalam equal leg area dan dia react dari situ. Kalau triple, saya kalau sebenarnya kalau kita lihat kepada lepas ni kita tengok silver sebenarnya adalah triple correction. Saya akan cuba elakkan draw triple correction. Saya akan tukar dia kepada double correction. Sebab level dia lebih kurang. Saya akan elakkan. Silver sebenarnya WXYXZ. Jadi dolar ke bawah. Ini baru buat 1, 2, mungkin 1 lagi ke atas tapi masih ke bawah. Ini untuk dolar. Ini pun low. Jangan pergi long dia. Sebab apa long? Sebab jatuh banyak sangat. Aduh. Trend dia ke bawah, kita short. Janganlah long. Kan? Sama juga ZN saya jangkakan a bit of truncated move. Truncated move. 4 ni cuma sini. 4 ni cuma sini. Kita tengoklah nanti macam mana. Dia boleh sampai ke atas ni lah. Okay, ini adalah untuk bond treasuries. Euro USD dollar index. Jadi dollar index tadi ke bawah. Euro USD ni dia tak cecah 100%. Dia cecah, tak cecah 100%. Tapi dolar indeks sampai. Sebab faktor GBP semalam. Okey, jadi ini ke atas. Jangan pergi short dia. Jangan pergi short dia. No, not too short. Kalau dia jatuh, saya nak cari long. Saya tak akan cari short untuk euro US dollar. GBP USD seperti kita ceritakan sama seperti GJ. Dalam chart yang lain, dia ada benda ni. 100% ngam-ngam. Kalau kita ambil 2 leg ni, dia hampir sampai 1618. Tapi bila saya cek dekat e-signal, dekat MetaQuote 17, dia ada bentuk ini. Kita ni tak ada. Anda nampak tak gap ni? Yang gap ni. Nampak tak gap sini? Yang gap ini. Yang gap ni, dia ada bentuk ni tau. Dia ada satu candle kat sini.
cantik, dia punya level cantik. Tak apalah, kita tengok je. Anak saya masuk GU GJ. Yang gap ni, yang gap sini. Ni sini ada gap. Nah, ni ada gap. Ni ada gap. Ni cerita semalam. Pukul 5 pagi. Jadi dia punya ni cantik. Dia ada satu, dia ngam-ngam. Kalau kita tarik, saya tarik fibo dia, fibo extension dia, yang sini, dia ngam-ngam sini satu. Sini satu, ngam-ngam. Kita tengok je lah, tak apa, nak buat macam mana. Kan? Okey. Kita ambil data yang kita nampak. Dia tak, saya tak dapat kongsikan yang tu. Saya dapat kongsikan ini, saya kongsikan yang ini. Saya tunjukkan setup untuk yang ni. Kalau saya cerita benda yang anda tak dapat tengok, buat apa kan? Okey. GBP US dollar ke atas, AUD US dollar. Okey. Cerita untuk AUD JPY tadi, anda tengok AUD US dollar kalau dia buat this. 1, 2, 3. Okey. Ini daripada high tau. Ini anda boleh long. Faham? Ini anda boleh long. AUD US dollar. Okey, ini daripada high. Kalau ini naik ke atas, AUD JPY pun naik ke atas. Kalau ini buat sharp correction, AUD JPY will do wave 2. AUD JPY akan buat wave 2 dalam ni sini. Atau dia akan habiskan yang 2 ni. Yang dalam ni. 1 and 2. Akan kena BE dan naik balik. Kita tengoklah macam mana. Kena BE nak buat macam mana kan. Biarlah kita ada satu, ni sebenarnya entry satu lagi kan. Kita ada entry kat sini dah selesai. Kat sini ke kat sini. Yang AUD JPY kan. So, itu adalah untuk AUD JPY. Jadi AUD USD kita tengok apa movement dia. Dia boleh, dua ni habis kat sini dan terus pergi. Dua ni habis kat sini dan terus pergi. Sebab, tengok Fibonacci retracement dia. Yang ini dah sampai 50%. Jadi dia tak perlu nak buat bawah ni. Dia dah boleh pergi. 3 wave long. 3 wave long, itu je. Nampak? Jangan pandai trade, jangan pergi tengok chart satu-satu. Set up trade. Itu je. SOP long, anda long. Itu. Ini daripada high. Kalau dia break kat sini, kita letak alert. Letak alert ni, dia break down ke bawah, AUD JPY tadi kena DE, anda trade AUD US dollar ke atas. Itu je. Yes, semua tengah itu je. Kita dah cerita benda ni dah sebulan. Kita tengah tunggu kan. Market tengah sideways, anda trade apa? Anda trade naik turun tak ke mana? Kalau letak pun kena DE. Dia susah kalau anda susahkan dia. Letak alert tunggu. Kalau ni break ke bawah, ini masih lempar. Ini jadi W, X dan Y. Saya lebih suka W, X dan Y punya setup. So W, X, Y dia kalau AUD US dollar tadi breakdown ke bawah, NZD USD, W, X, Y kat sini, entry kat sini. Benda simple. Okay, UCAP dah hujung. UCAP kalau anda intraday, tak ada. Kecuali dia break 4 ni ke atas. Dan kalau dia break ini, 3 wave, tak buat low, anda boleh short daripada sini. Tapi tak, saya tak nampak dia buat benda. Okay. Untuk gold, silver. Ini adalah untuk gold. Gold kita ada incomplete sequence, nampak tak? A, B,
Jadi ke atas, untuk C ke atas ni, ini incomplete sequence dia. Kalau dia buat untuk intraday, 1, 2, 3, 4, 5 dan dia buat 1, 2, 3, anda boleh long daripada sini. Guess what? Dia ada, tapi ini ABC bang, tak ada. Dia ada incomplete sequence. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Ni, A dia. A dia ada divergence. Nampak? A dia ada divergence. So, ini 5 wave. Ini 3 wave B. Lain daripada belakang. Faham tak? B dia, correction, lain daripada yang belakang ni. Okay? Dan dia break out dan dia ada incomplete sequence. Nak kita tahu trend dia tak complete lagi. Movement dia tak complete lagi. Kita macam mana kita tahu? Ambil 3 kepada A ni, kepada B. Okay? Dia tak sampai lagi equalate. Jadi kalau dia ada 3 wave, nampak jelas 3 wave dia, anda boleh long dia. Okay? Ni untuk intraday. Ni untuk gold. Dia mungkin tak payah buat 4, 5. Ni mungkin 1, 2 dan terus naik tau. Ni adalah untuk gold. Ni untuk silver. Seperti saya katakan silver gambaran besarnya sebenarnya dia adalah satu W, X, Y, X, Z. Tapi saya tak lukis dia macam tu. Ini triple correction. 2, 3, X, Y, X, Z. Nampak? Tapi saya tak lukis dia macam tu. Saya lukiskan W, X, Y, W. Saya lukis dia lagi senang. Sebabnya tempat dia sama. Dan mungkin dia cuma W, X, Y habis kat sini je. Dan 2 kita habis kat sini. Kalau gold tadi terus naik, silver kita pun dah habis kat sini. Terlepas entry. Tak apa. Tunggu dia buat incomplete sequence, kita masuk. Itu je. Jangan takut terlepas entry. Bukannya market esok tu tutup. Jadi kalau dekat shorter term, sini pun dah ada incomplete sequence. 1, 2, 3 yang panjang macam ni, 3, 4, 5. Anda tunggu 1, 5. 3 wave, anda long. Ini belum lagi 5. Ini dah 1, 2, 3, 4. Kita tunggu 1, 5. 1, 2, 3. Anda boleh long. Nampak? Simple thing. Yes, diagonal. Nampak macam diagonal. 1, 2, 3, 4. 4 dia kena kepala 1. Benda, bila trending, dia nampak jelas. Benda yang tengah sideway macam tu, saya pun pening. Yang ini trending. So, kita tunggu 3 wave. 3 wave jelas masuk. Jangan dekat chart dia tak nampak. Chart kita tak nampak. Chart lain nampak. Sabar. Nak buat macam mana? Itulah kalau kita pakai yang retail punya macam tu lah dia. Kalau pakai yang berbayar, even trading view tak. Okey. Minyak saya dah letakkan entry dekat sini, limit order. Okey, kenapa? 3 wave. 1, 2, 3. Dah. Itu sebab dia. Kita ada higher high. OPEC nak apa? Sukati dia lah OPEC nak apa. Dia nak makan ke, dia nak apa? Stop loss kat situ. Kalau jatuh, kena stop loss lah. Itu je. Lain daripada tu, OPEC nak makan apa petang besok, saya tak tahu. Faham tak? Trump nak apa politik, saya tak tahu. Yang saya tahu, saya nampak high, dia buat 3 wave, saya letak limit order. Stop loss kat sini, TP. Daripada bawah ni tarik 1, 2, 3. Dan ini TP. Itu je saya tahu. 50% kat sini, saya akan letakkan BE. Kalau dia terus pergi, tak apa. Dia break 1 ni, kita ada incomplete sequence lagi. 3 wave, saya long. Buat benda tu je. Kalau dia terus pergi, tak apa. Dia break 1 ni, 3 wave, saya long. Kalau dia tak break 1, dia buat 3, dia naik lagi, dia break yang belakang tu, saya long. Itu je. Jangan susah kan?
Saya rasa konsep ni kan, dia benda logik je sebenarnya. Trading is all about logic. Yang penting dia ada trend. Yes. Dan trend dia tak habis lagi. Macam mana kita tahu tak habis? Incomplete sequence. Kalau anda dapat buat benda tu, you are okay. Masalahnya, buka chart nak trade sentiasa. Itu masalah. Itu je. Kalau anda dapat buang yang tu, then anda akan dapat ikut teknik. Sama. Copper. Copper, dia break A, saya akan trade dia. Dekat 4 ni. Ini ada dalam Outlook. Outlook kita saya tak letakkan chart sebabnya anda boleh dapat dekat Discord. Anda boleh tengok chart tu as saya update dia. As kita update dia. Jadi atas ni tak ada dah chart link. Bila benda ni nanti saya private kan, saya akan letakkan balik. Cuma untuk Outlook, tapi chart punya link mereka yang dalam premium channel. Tu saya pilih. Saya pilih. Saya nak orang yang betul-betul serius. Dia orang yang buat chat ni. Saya tengok. Senang dia tu. Okey. Okey. Mana dia tadi? Ni bawah ni. Jadi copper, GBP, NZD. Dua ni kita tengah tunggu. Sabar. Belum. Saya kena letakkan konten dulu. Video cuti nanti baru saya ada masa. Ini pun nak buat video untuk bulan Disember punya YouTube. Okey, copper saya dah letakkan. Wave 4 bila dia buat 3 or 7 swing. Wave 4 ni nanti kita trade. Ini tak break lagi, saya tak dapat bagi. Kalau dia terus naik, tak dapat buat apa lah. Ini A, B, C, ini 4 dan terus naik. Tak dapat buat apa. Okey. So kita tunggu dia break, dan saya akan tunggu. Ini mungkin buat 1, 2, 3, 4, 5 dan kita trade. Faham logik dia? Benda simple. I think some of you dah mula senyum kan? Alah, senangnya macam tu je. Memang macam tu je. Memang macam tu je. Tak ada benda susah. Euro AUD. Euro AUD sideways market. This is totally sideways market. Kalau dia buat wave 2, ini bukan lower low. Jadi saya tak trade dia. Kalau dia buat wave 2 ni, ini bukan lower low. Ini tak lower low. Kalau dia buat wave 2 ni, so saya tak trade dia. GBP, ya Euro GBP. Euro GBP saya nak long tapi jauh ke bawah, bukan tempat sini. This one kalau anda tengok time frame besar, ini sideways market. Ini sideways. Kalau dia buat turun kat sini, ekstrim daripada ini, saya long. Okey, tengok ni. Daripada sini, saya long. Ni tak lukis betul. Sebabnya dia tak sampai bawah W. Okey, kalau dia buat bawah sini, saya akan long nanti. Dua ni. Daripada high satu. Faham? Daripada high satu yang ada high. Daripada high. Nampak? Ni high. Dua ni, saya akan trade. Ekstrim 1, 2, 3. Tengah-tengah ni, long shot tak ada. Kecuali sini dia buat A, B, C break, incomplete kita boleh short. Faham? A, B ni dah move ke atas ni, anda boleh short dalam time frame kecil. Tapi time frame besar tadi tahu, dia tengah turun dulu. Jadi, I'm not going to trade dia. The best is 2 kat sini. GB faham macam mana saya tengok market structure. High, low je. Benda simple. Okey, ni adalah untuk GBP AUD. GBP AUD saya tukar sequence dia. Ini ke bawah tapi dia ni dah start ada buat lower low. Saya tak berapa gemar dia sebab dia tak, daripada sini dia adalah sideways market. Tengok. Daripada sini dia adalah sideways market. Kecil dia ada trend. Kecil ni dia ada trend. Okay. Nak tanya trade management on 3 kalau 3 wave pullback yang deep kita masuk kat Fibo extension 100 tapi dia pergi sampai dekat saya masuk je. Saya masuk kat 100. Saya letak limit order je.
Oh, trade management. Kalau trade management dia contoh macam CAT JPY, macam CAT JPY, ni CAT JPY. Kan dia terplay out sikit kan. Jadi kita tarik Fibo extension. Katalah dia terplay out sampai sini. Kan 50% kita dekat bawah tempat entry kan. 50% kita ataupun even anda letak 50% dia macam ni je. So what you do is dalam keadaan ni anda alihkan, kecilkan stop loss kepada last ni, anda ambil 50% dahulu. Bila dia hit ni, bila dia hit di 50%. Anda keluar 50% daripada entry dahulu. Lepas tu kecilkan stop loss. Kalau dia kira stop loss, nak buat macam mana? Faham je? Okay. Yang penting dalam sistem anda, cara mengurus. Saya akan alihkan 50% kepada sini. Okay. Okay, balik. GBP AUD. GBP AUD masih ke bawah. Don't trade it. Anda dia tak ada lower low. Yang cantik adalah GBP NZD. Ini GBP NZD. GBP NZD dia tak jauh lagi tau. Ini anda short. Ini anda short. Sama ada minggu ni ataupun minggu depan. Kita tengah tunggu bounce ini. Jadi minggu depan saya jangkakan GBP akan ada kuat tau. AUD dengan NZD ada lemah disebabkan nampak kita dah rancang minggu depan. Sebabnya kita jangka minggu depan akan berlaku this move untuk ni, untuk indeks this move. Benda sama. Yes, dia besar dia. Faham? Okay. Minggu ni kita akan ada naik dulu. 1, 2 tu je. Okay, tapi kita jangan ni, sebab itu saya jangkakan GBP NZD ni akan buat benda ni. Akan buat listing. Ni kita akan short. Sini sebab ini beza dengan GBP AUD tadi. Ini ada lower low. Itu beza dia. Satu kita trade GBP NZD. Dia ada lower low. Okay, dan dia incomplete daripada atas ni kepada bawah sini, dan ke atas sini ada dia punya 100% bawah ni lagi. Incomplete sequence. Itu je. Kalau lama-lama anda fikir tengok betul-betul yang saya buat ni amat basic. Amat basic. Kepada structure je. Dan semua sama. Semua sama. Saya kalau satu lain, then saya akan ubah semua. Kalau satu buat cerita lain, saya akan fikir balik. Apa hal dia ni? Adakah dia cross dynamic ataupun dia seorang saja? Pair dia lain, tak ikut cerita orang lain. Kalau itu saya tak trade dia. Contohnya GBP kan selalu buat cerita ni. GBP dan juga Chef. Dia ada cerita dia sendiri. Dia dunia alam dia sendiri. Kalau dia buat benda tu, then saya tak trade dia. Saya tak trade dia. GBP sebab cerita Brexit, ada something sentiment move dia kan. Dia buat lain, tak ikut cerita, satu dia kuat, satu dia kuat dia je. Tu tak dapat. AUD USD dah break bawah. AUD USD. Mana AUD USD? AUD US dollar. Ni dah break. Tak break lagi. Spread dia. Tak learn. Kita tengoklah. Kalau dia break bawah ni mungkin cuma wave 2 tau. Jadi kalau dia break ke bawah ni, AUD JPY kita akan kena BE. AUD JPY akan kena BE. Tak apa. Anda tak tunggu kat sini sebab ini terlalu dekat. Ini jadi W, X dan Y. Ini masih 2. Kalau nak trade dia boleh AUD JPY kat sini. Ini pun high. Dia sama. Nampak tak? Dua tu macam AUD JPY, AUD US dollar, dia sama. Boleh?
Dia sama. Kan? Cumanya untuk AUD US dollar ni, pullback semasa ni, kenapa instead of AUD JPY? Sebab yang ini daripada higher high. Faham tak? Yang ini daripada higher high. Yang ini adalah WX dan Y. Ini adalah W, X dan Y. W, 3 wave, 1, 2, 3. Jadi kalau dia break ke bawah, ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Okey, yang ini adalah, kalau ini buat 1, 2, 3, ini akan buat zigzag. 1, 2, 3. Ini akan lebih shallow. Nampak kaitan dia? Ya? Jadi sini ada berapa wave? Sini ada berapa wave? Sama. Jadi kalau ini break, kena BE kita tahu macam kita dah ada plan apa nak buat. Kan? Perhatikan benda ni. Jangan nak fundamental sangat. Pergi tengok. Tengok dekat chart, anda akan nampak benda-benda ni berulang. Dia tak akan sama satu-satu pip. Tapi structure dia, jumlah lekuk dia akan sama. Jumlah lekuk dia. Arah dia kadang-kadang akan berlawan. Ya? Kalau ada US dollar punya kelemahan contohnya, ada masanya dia akan berlawan. Itu adalah second dimension. Jadi kebanyakan masanya dia akan ikut balik. Dollar pair dan yen pair akan ikut balik sebab kita ada pasaran saham yang memang trending. Itu sebabnya. Pasaran yang paling trending antara 3 set tu, yen dan US dollar serta indeks adalah indeks. Sebab tu bila indeks trending, USD JPY kena naik dalam indeks dynamic. Itu cerita dia. Jadi dia tak akanlah satu semua sama. Ada masanya dia akan berlawan. Waalaikumsalam. Ya. Tapi kita tahu kalau ini buat ni, ni kita expect apa. Ini buat ni, ini kita expect apa. Dan kita cari peluang daripada sifat market ni. That's it. Jangan takut kena BE, kita tahu cara di enter. Langgar lagi. Okey, ni memang nak ke bawah. Jadi ni ke bawah, anda boleh cari peluang untuk AUD US dollar ni. Okey. Ni. 1, 2. Entry stop loss 1618. TP daripada bawah ni, atas dan entry. Okey. Risk reward tak apa-apa cantik. Tapi ada setup. Tak ada cerita pasang pukat. Stop loss ada. Okey? Itu je. Push, pukul 3 dah. Okey. Kita break dahulu. Tahu dah macam mana nak letak setup, letak macam mana kan? Benda yang kita ulang tiap-tiap hari. Dan ini kenapa daripada sini? Sebab ini structure ini. Ni tak sama. Tak dapat ambil daripada sini tu. TP besar lagi. Mana ada? Buat benda simple. Market trending dan dia pullback. Kalau dia terus naik, okey lah. Ini tak belum break lagi. Dia tak break lagi. Kalau dia break, then ini set up. Okey? Kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Kalau macam tu kita perlu lihat pasaran dengan kerap. Tak payah. Tak payah. Dia macam ni. Kaca. Anda pilih satu masa, tiap-tiap hari anda buat benda sama. Macam saya pukul 10.30 tu sampai jam 11.30. 10.30 sampai jam 11 lah biasanya. Saya akan update chart untuk hari tu punya trading. Okey? Dan saya akan letakkan alert. Saya tak akan pergi tunggu tengok chart. Saya letak alert. Kan? Saya letak alert. Dan anda plan. Ini plan satu. Ini main idea. Kalau dia kena BE, kalau macam AUD JPY kena BE, saya akan tengok AUD USD tadi. Ya? Dan saya akan letakkan plan 2 saya. Plan kedua adalah masuk kat sini pula. Kita plan. Faham? Itu plan anda hari tu. Jadi letakkan alert saja. Tak payah duduk, merenung, tengok chart sejam sekali. Tak payah. Anda akan kacau bilau kalau anda buat benda tu. Faham? Ya? Saya tak buat benda tu. Saya satu masa, satu hari tu, dan saya plan kan. Ya? Kalau anda tak ada masa, pergi time frame besar. Itu je. Jangan duk ngadap zone letak entry, aku nak tengok, aku nak. Jangan. Ya? Tak payah. Don't do that. Letakkan limit order. Kalau dia dah ada set up, letak limit order, buatlah kerja kita. Letakkan 50% punya ni, kat mana ni, letak alert lagi. Buatlah kerja kita satu hari. Sampai alert tu keluar. Kalau dia kena stop loss hari tu, kenalah stop loss. Itu dia. Kalau dia pergi TP, kenalah TP. Bagus. Itu je. Ya. Ni kena mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu trading psychology. Ya. Anda boleh buat benda tu kalau anda jaga duit. Kalau anda nak kaya cepat, anda takkan dapat buat benda tu. Anda akan bimbang dan letakkan duit yang anda tak dapat hilang. Itu je. 200 feet. Sebab itu, saya pun kalau saya duduk memang menghadap chart, habis jadi. Dengan jiwa kacau. Tengok, wah, tak nampak pun nampak. Ni teknik satu ni, ini entry ni, confirm. Lot, semua ada. Tak payah. Minyak, we do have set up untuk minyak. Tak tahu dia ni. Kadang-kadang kita terlepas dengan spread. Tapi tak apalah. Ni adalah untuk minyak. Ini 1, 2. Ni tengah buat wave 3. Jadi dia akan buat 4, 5. Satu lagi. Ni panjang macam ni biasanya wave 3. Jadi jangan duduk. Letak alert. Letak limit order dah. Kenapa saya letak alert? Sebabnya saya nak tengok. Nanti saya nak letak 50%. Separuh daripada sini. Itu je. Lain dengan saya tak tengok cat. Tak ada. Saya lagi ada banyak masa kalau ikutkan kan. Tapi saya banyak kerja lain nak buat. Untuk anda semua. YouTube lah, apalah. Tanya Helmi. Helmi tahu. Jadi itu je. Kita letakkan alert. Sampai alert keluar dan kita tengok. Tak ada alert. Tak ada aku nak tengok. Tak ada masa. Sebabnya kalau anda duduk menghadap, anda tak akan ikut plan anda. Okay, so overall view kita ada correction yang sedang berlaku dekat ni dan kita sedang menunggu indeks untuk buat wave 2 ni dan sementara tu kita ada short term yen dynamic kat sini. Short term itu dah retracement. Dan itu memberikan kita peluang untuk entry. Ni memberikan kita peluang untuk yen pair. Kita dah ada CAP JPY, kita ada AUD JPY ya. Dua-dua dah risk free. Kalau dia kena BE, ada tahu apa nak buat kan? Ya, macam mana nak re-entry. Itu je. Dan anda akan expect double correction. First correction dah kena. Kena BE. Tunggu double correction. Kan simple trading macam tu. Tak simple ke? Letak alert. Anda dah ada plan. Jaga duit. Tak ada nak kaya cepat, slow. Ni, itu je. Depo 50. Dah tahu tak ada duit, jaga duit. Ni tak ada duit buat macam jutawan. Janganlah kan. Depo 50. Masuk satu lot. Buka akaun standard. Mana kena. Kalau terasa lah. Harap terasa.
Baik terasa sebelum kena. Okey? Boleh? Jadi tak ada apa-apa yang saya dapat kongsikan. Malam nanti kita akan lihat banyak cerita mengenai politik. Jadi kita tengok perkembangan dia 8 hari bulan hari ini. 10 hari bulan cerita Pfizer pada hari Khamis lusa. Okey? Kalau tak ada apa-apa, kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada psikologi dagangan. Ya. Kita ulang sikit apa yang kita dah cover. Nota ni lebih kurang sama dengan nota malam tadi, tapi ada tambahan sikit. Ya. Okey. Trading is about following a process. Ya. Nak follow proses dan kita berniaga. Kita nak berniaga ni, kita ada proses kita nak berniaga. Yang pertama, ramai orang, dia ingat berniaga ni cuma nak berniaga. Dia lupa persiapan dia untuk berniaga. Dengar sikit, oh berniaga. Dan zaman saya dulu paling famous, orang nak buka apa tau? Cyber cafe. Siapa ingat? Tahun 90 berapa? 92 ke 93. Kita ni cyber cafe je sekali. Lepas tu 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, cyber ikan. Tahu bisnes cyber ikan. Cyber ikan, cyber kuda, cyber juga tu kan. Okey. Ni sekarang ni cyber game dah pula. Okey. Tu semua bisnes dah. Jadi cerita dia ni adalah bisnes. Bukan hanya kepada cerita market. Anda kena tekankan persiapan anda. Main Facebook. Facebook tahun 2007, 2006. Okey. Cerita dia, first, anda tengok diri anda. Persiapan diri anda. Set belief yang kena, kita dah ulang sikit cerita ni, dan ini adalah kita punya window kepada dunia. Buat benda nyata yang kita tahu dia masuk akal. Dan ni kita pun dimomokkan. Tak ada duit. Kau ada $10 pun boleh trade dah. Memang boleh. $5 free pun boleh trade. Tapi, come on lah. Kan? Anda tak cuba kaya. Anda dengan bonus yang diberi, contohnya dekat XM dia ada bonus joining bonus $30. Memang kita dengar cerita, oh ada yang boleh buat $1,000, $2,000 kan. Lepas tu, saya tak nafikan ada. Berapa orang ada? Berapa orang ada buat? Berapa orang? Orang. Dan apa jadi bila trader itu sekarang? Rosdi, ada dengar kan? $30 bonus bonus kan? Lebur. Dan itulah, semua cerita dia semua sama. Tapi kita dengar, kita dimomokkan dengan marketing macam ni kan. Kita, wah, free pun boleh trade kan. Dan kita pun ingat, oh, trading ni simpelnya. Deposit bonus tak ada kat Indonesia, yes sekali. Yes, beli nombor. Tapi cerita dia, beli nombor higher chances. Sebab beli nombor tak ada cerita psikologi. Kita cuma psycho nak ambil nombor kan, jom. Dia tak ada naik turun, tak ada Trump, tak ada apa. Tak ada Twitter Trump. Itulah kita dengar pun marketing, cikgu-cikgu mengajar cerita bulan bintang, dulu saya buat satu hari, dulu semua cerita dulu kan, betul tak? Sekarang mana cerita sekarang ni? Kita nak cerita sekarang. Inilah sebabnya kepercayaan tu kena ngam. Sebab perniagaan turun naik, tak ada perniagaan yang naik je. Indah Holding, apa yang bisnes juta-juta lah. Market bukan kita punya. Inilah benda dia kan. Biasa naik helikopter, tak apa. Biasa. Benda tu semua biasa. Saya rasa saya kenal sendiri. Okay. So, tuliskan anda punya kepercayaan tu. Buat benda ni, I cannot stress it enough. Do this. Setiap hujung minggu, sekali seminggu tulis benda ni. Biasa Rosli, tu cerita biasa. Ya. Kalau trading semua dan satu teknik ni semua boleh kaya, tak ada orang miskin dalam Malaysia. Kalaulah kaya kan,
ada satu teknik sistem kan yang fit semua orang, sesuai kepada semua orang. Saya tak mengajar. Saya tak mengajar. Saya tak nak pun duit anda. Apa saya buat? Saya minta nombor akaun. Kata nak bantu orang kan. Saya trade duit saya dan apa-apa saya buat amalan. Saya bagi duit. Bagi duit. Jumpa orang, wah, apa nama kau? Nama pun tak tahu. Nak minta bank account, bagi. Itu baru bantu orang. Faham? Yalah, kata tak bantu kan. Bantu benda. Tak ada. Tak ada. Kita cerita nyata. Ya? Anda kena cari diri anda. You need to find out you. Ia bukannya teknik tau. Dia bukan pasal teknik. Yang saya kongsikan adalah structure. Dan saya sesuai kepada saya. Mungkin tak sesuai kepada anda. Anda dah ada teknik yang anda faham. Sesuai kepada anda. Tahu tak bagaimana nak berjaya? Disiplin. Buat benda ni. Ni. List down your day one. Ini nak jaga psikologi dia. Ingat psikologi trading kan? Psikologi dia tu. Otak kepala kita tu kena tune betul. Tulis benda ni tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu saya tulis. 30. Tulis. Nampak remeh. Apa kena-mengena aku nak buy dan sell dia? Ya, betul. Kalau otak yang nak buy dan sell tu tak betul, buy and sell dia pun tukar-tukar. Ni, buat dia. Okey, ada kepercayaan yang ngam kepada market, ada kepercayaan yang limit kita. Kepercayaan yang berguna seperti saya percaya kepada position sizing model, kepada risk management. Dan saya boleh menjaga disiplin. Saya tahu pasal risiko. Itu kepercayaan yang berguna. Limiting belief, kalau anda kata saya seorang scalper, saya seorang swing trader, anda limitkan kepada itu. Tapi adakah dia tak bagus? You work on it. Dia tak ada masa, seorang tu boleh berjaya besok. Ataupun anda sedang berjaya sekarang. Ataupun ambil masa 20 tahun, Nakasha. Dia sebenarnya kepada anda, how disciplined you are. Dia bukannya belajar teknik. Sebab teknik tu anda buka mana-mana website, anda pergi mana-mana YouTube, semua ada kan, Nakasha? Fine tune otak. Jangan dengar benda-benda marketing ni. Anda fine tune trading ni anda. Kalau saya tanya, orang buka bisnes, first anda kena define kan, apa yang anda maksudkan dengan berjaya? Consistent income? Consistent return? Okey, kalau itu anda punya definisi berjaya kan? Berapa anda nak? Berapa duit anda nak? Dan kalau anda dah tahu berapa duit anda nak, anda tengok kepada modal anda keluarkan. Masuk akal tak? Kalau anda kata, saya cuba untuk nak buat RM5,000, $5,000. Anda keluar $100. Dan anda cuba nak buat dia dalam masa setahun. Masuk akal ke? Masuk akal ke? Kalau orang cerita kepada anda kan, anda tengok dia besar kecil kan. Bila kita trade kan, kita punya otak tune macam tu. Yang anda tahu, bunyi dia pun macam lain macam. Bunyi skim dia kan. Tapi bila orang buat skim, orang marah. Kita buat skim pada kita sendiri, betul pula. Benda macam tu yang anda kena fikir. Buang benda-benda yang sampah bagi saya ni. Memang sampah. Yes. Ini perniagaan. Jadi, anda kena start dengan diri anda. Kat mana nak berjaya, otak kita kena berjaya dulu. Bukannya dekat teknik. Teknik semua sama. Semua teknik bagus. Asalkan dia complete. Tahu berapa modal anda. Dari memahami modal kita, kita kena tengok masalah kita sekarang ni. Kalau anda ada masalah kewangan, tolong jangan trade. Yes. Sebabnya banyak sangat cerita-cerita kat luar tu semua cerita marketing saja kan. Tak, saya bukan seorang marketer. Anda tengok cara saya kan. Saya memang tak ada cerita marketing. Saya macam tu lah. Cumanya sebab saya kat XM masih berlapik. Kalau aku tak ada kat XM banyak benda. Tu je cerita dia. Faham? Cerita dia, anda kena tengok muhasabah diri lah. Tengok
tengok kepada anda, tengok kepada keadaan kewangan, tengok kepada jangka masa untuk capai matlamat kewangan anda. Ini semua saya tak dapat ajar tau. Anda kena cari diri anda. So, semua kita ni lain. Punya saham, tak ada saham-saham. Anda kena fahamkan toleransi risiko anda sendiri sebab semua kita ni tak sama. Anda kena ada satu goal. Kalau anda katakan aku berjaya kalau aku dapat banyak ni, bukan melalui trading. Anda trade untuk letakkan dan besarkan passive income anda. Ini trade nak cuba besarkan account trading. Soalan saya, berapa ramai di kalangan anda semua ni depo $1,000 katalah $500, $200 dan trade, wah makin besar dan tak sampai 3 bulan ke, bagi masa sikit lah setahun, akaun tu dah tak ada duit. Berapa orang kat sini kena macam tu? Dengan matlamat asalnya tadi nak jadi full time trader, nak duduk di bawah pokok kelapa sambil minum orange juice dan mendengar deruan ombak serta tiupan sang bayu. Cantik cerita dia. Berapa orang kena impian macam ni? Dah berapa kali cycle? Tu lah. Faham? Sebab duit tu letakkan dekat trading account. Faham? Tak letak kat mana yang kita cerita sebelum ni kan. Alihkan kepada passive income. Passive income. Anda dah terciduk dulu. Dah tahu hilang duit kat situ, lagi letak duit. Apa benda lah. Sebabnya nak recover loss. Allah. Benda paling mengarut dalam trading adalah perkataan apa tak? Recovery. Recovery. Saya bagi satu contoh lah. Kalau ASD tahun ni, kan, dia tak bagi anda bonus dan dividen, anda nak letak ke duit tahun depan? Anda nak letak duit ke tahun depan? Saya bagi contoh kan. ASD tahun ni tak bagi. Tak adanya. Tahu pun. Dia pergi trade kan. Dah besar akaun. Lebu kumpul duit. Itu bukan trading. Otak kita ni berjudi je. Kita ketagih tu. Bukannya kita memang ada withdraw, tahu, tapi duit withdraw pergi belanja tak apa-apa. Tu contoh. Tak ada benda ni. Betul lah. Nampak tak apa yang saya maksudkan ni? Duk lebu. Hoi. Tak ada tujuan. Exactly. Dia tak ada objektif. Saya tengah tunjukkan kepada anda, bagi objektif trading anda, ke mana pergi duit untung tu. Kalau rugi, hadkan dia. ASB. Yes. Itu salah satu dia. Ini tak duit ASB dia pergi withdraw, dia letak dekat trading account. Astagfirullahaladzim. Terbalik. Masa pun habis. Exactly. Fikirkan benda saya sebut ni. Saya pernah buat, saya tahu. Jangan buat mistake saya. Keluar duit ASB. Letak depo kat trading account. Trading accountnya lebu. ASB ada lagi ni. Depo lagi. Habis duit. Tu lah. Ketam. Untung pakai ketam. Aduh. Aisina. Sabar. Jangan letak dekat forex. Jangan. Duit tu, duit masa depan kita. KWSP tu, duit kita tau. Duit kita. Dia pergi letak dekat astagfirullahaladzim. Jangan. Air harapan. Habislah. Kita doakan ramai-ramai. Buat anda punya budgeting. Ya, pedih kalau hilang. Tu duit kita tu. Bukannya duit Muhyiddin Yassin. Jangan. Okay, so setkan. Katalah anda ada satu. Katalah anda memang ada keluar. Ada satu jumlah. Kan? Bagikan dia kepada perbelanjaan. Anda kena buat jadi untuk annual, bukannya untuk sebulan.
Yang mana anda faham kali? Kalau sesuai kepada Jakarta Stock Exchange, anda melaburkan. Dekat belah kita ni, dia punya dividen tinggi kali. Saya kalau nak melabur, anda melabur tempat ataupun company yang anda kenal. Itu dia. Jangan melaburkan. Wah, cantik saham IKEA ni. Saya suka dia punya bateri. Allah. Dia ingat IKEA buat bateri je. Tu lah. Fahamkan company tu, tak ada masalah. Ada iklan yang labur 300, yang 6 jam, muka saya pun ada. Kasyaf. Orang pakai gambar kita. Mana ada? Itu semua scam, itu Macau. Itu semua Macau scam. Dengar. Audio okey tak? Audio hilang. Suka tengok kereta IKEA, audio okey. Tengok IKEA bagus kereta dia. Apa benda lah. Buat budgeting anda. Buat benda ni. Dengan adanya benda ni, anda ada satu goal daripada trading. Kita dah cerita banyak kali, kita nak ulang. Time anda. Okey, soalan tadi mengenai nak tengok chart sentiasa. Tak. Cari something yang sesuai kepada anda. Fahamkan faktor risiko. Utamakan kepada kaedah keluar market. Tahu masuk, tak tahu keluar. Itu yang duk tengok chart tu. Lepas tu, tengok teknik tu. Adakah dia sesuai kepada anda? Berapa kali sistem tu bagi entry? Position sizing, ini rahsia dia. Berapa banyak nak entry satu-satu masa? Setiap kita insan berbeza. Tak sama. Jadi, masa berbeza, objektif berbeza, modal berbeza. Jadi anda kena cari siapa, anda berniaga macam mana. Saya dapat tunjukkan secara general. Sistem saya yang sekarang yang saya tunjukkan kepada anda dalam Discord tu, itu saya. Dan saya dapat tunjukkan yang general. Tapi the end game is you. Anda kena cari diri anda. Trading system. Bila anda berfikir secara sistem, it's all about anda ada satu persekitaran di mana anda sentiasa belajar. Saya setiap hari, selain daripada perfume belakang tu, saya membaca. Selain daripada, saya setiap hari membaca. Bukannya nak tukar-tukar teknik, tak. Saya banyaknya kepada self-help book, kepada kaedah untuk position sizing, kepada pasaran, a few, tapi mostly kepada self-help. Faham tak? Untuk improvekan disiplin. Bukannya setiap hari belajar teknik, tak. Okey? Sebabnya kita ada pasaran yang adaptif. Sekarang ni, you need to learn to understand the big picture market. Apa cerita dia? So, fahamkan keadaan diri kita semasa, apa kaedah kita untuk nak jadi lebih baik di depan, dan ketahui apa yang kita nak. Masalahnya ramai tak tahu, dia trade, bila seorang trader tu, bila saya tanya, kenapa ada trade? Nak buat duit lebih. Itu masalah. Dalam banyak sesi saya akan tanya, seminar ke kelas, saya akan tanya ramai orang, kenapa trade? Sebab nak buat duit lebih. Nombor satu, adakah anda guna duit lebih ataupun duit saving? Duit lebih, okey. Berapa nak buat? Duit lebih, bila berapa banyak yang mungkin? Yes, betul. Tapi anda kena ada goal. Kalau jadi nak letak kat mana? Duit lebih tu nak buat apa? You need to think about all this. Anda kena fikirkan benda ni. Jangan cuma buat duit lebih. Masalahnya tak ada. You have to put it, okay, aku nak buat $500. Aku nak buat $300. Tempoh masa. Masuk akal. Semalam depo 50, besok nak buat $1,000. Kalau itu masuk akal kepada anda, saya pun tak tahu nak sebut apa. Faham? Tapi kita suka dengar macam ni, no, kaya. Kita suka dengar. Dia kepada, ingat, elemen dalam pasaran ada 3. Yang itu elemen dalam perniagaan kita ni, online trading ni, yang pertama, dia semua sama. Elemen dalam perniagaan, anda bukan trader tau.
Anda tu adalah peniaga. Masalahnya ramai yang cuma tengok kepada trading, dia lupa kepada dia. Ada 3. Ya. Sebab itu saya, kalau orang mentaliti dia bekerja, saya susah nak tukarkan cara anda berfikir. Tapi kalau anda seorang business person, mudah untuk saya nak jelaskan apa yang saya cuba sampaikan. Sebab mentaliti orang bekerja, anda akan cuba untuk dapat sebulan dapat berapa. Itu masalah. Sebab kalau anda dapat treat ini sebagai satu bisnes, anda tahu dia turun naik. Yang dapat anda buat adalah anda disiplin buka kedai anda tiap-tiap hari. Tu soalan semalam kan, tanya. Kalau Khairul, mana Khairul ini? Kalau banyak analisa tapi tak banyak entry, tak penat ke? Tak. Sebabnya saya disiplin buat benda sama je. Ada yang dah baru ikut webinar 3 bulan, 4 bulan kan? Nampak tak, Galih? Saya cerita benda sama setiap hari. Even topik hari ini. Sama je. Kalau anda rekod, anda dengar balik apa saya sebut, tiap-tiap hari saya cerita sama. Sebenarnya, tak ada benda lain pun. Saya banyak tekankan kepada trading psikologi. Sebab itu rahsia dia. Edward berapa tahun dah ikut? 4 ke 3 tahun dah Edward ikut. Benda sama je kan Edward. All the same. Saya banyak tekankan kepada ini. Sebelum ni, ini tetap, ni permulaan. Sebelum ni saya banyak terangkan kepada anda kita market, fundamental, sentiment. Saya nak anda faham market tu. Now, 2 tahun ni, setahun lebih ni, saya tekankan kepada sistem. Nampak kita punya progression, Edward? Ya, sebabnya kepada sistem. This year, saya nak anda dapatkan sistem. Sistem ni ada lagi, iaitu kepada selain daripada compelling market model, kepada position sizing model. The third one is balancing of the portfolio. Itu yang saya nak bawa sebenarnya tahun ni. Tapi orang semua nak cerita elite wave lah, nak market dynamic lah. Tak apa. Saya asalkan anda semua okey. Saya okey. Topik saya ni saya tentukan, bukan XM. Saya tentukan. Bukan macam Helmi, macam yang lain-lain dekat XM. Yang dalam yang dekat Malaysia ni, saya boleh tentukan topik saya. Ada satu lagi saya tak bawa, iaitu kepada portfolio yang cerita mengenai Sharpe ratio lah, apa ratio lah, macam mana winning ratio, apa semua. Saya tak bawa lagi. Tapi anda settlekan benda ni dulu, insyaAllah. InsyaAllah. Tahun depan saya tengok macam mana semua. Kalau banyak improvement, saya tengok dekat Discord macam mana. Then, yang itu lebih kepada cara anda alihkan duit dan kepada prestasi sistem. Dan it's all about this. Disiplin, systematic, multi-perspektif, adaptive, dynamic, sentiasa belajar, self-organizing. Semua kepada kita. Dan kita bersedia untuk berubah internal serta eksternal, if anything yang mengganggu atas tu. Dan ia adalah satu cara untuk kita bertindak serta berfikir. Inilah dia. Jadi nak berjaya dalam trading, ikut trend. Jangan nak contrarian sangat. Anda tu retail trader. Bukannya position anda 5 bilion satu entry. Okay? So, do this, your mission statement, to make the most money with the least amount of risk. Jangan lupa pasal risiko. Track the trend. Control your fear by knowing kat mana nak keluar. Jangan tahu cara nak masuk je. Keep it simple to be successful. Cari reason di sebalik sebab anda nak entry. Higher high, ada trend, market dynamic, in complete sequence, the right tool, Fibonacci extension. Itu je. Dan if and should, sekiranya dia tak sampai 1618, bounce, itu dah ikut trend. Dia sampai 1618, itu adalah satu momentum. Itu je. Plan ahead. Kalau ini jadi, ini aku buat. Ini plan A, ini plan D. Okay?
From your compelling market model, bagaimana anda menjelaskan pasaran? I cannot stress enough mengenai 8 step dalam kita mengikut trend. Sistem 3-7-11 bagi saya dia adalah satu sistem yang bila anda tengok hari-hari, alah tu je, betul tak? Mula-mula je tengok macam susah je Zul buat ni kan. Kat mana satu, kat mana dua. Saya tak peduli satu dua tu. Saya tengok kat mana dia buat hari-hari. Itu je. Faham tak? Punya dah simple sistem dia. Dia tak ada satu batas. Kalau dia kena stop loss, kita tahu ini 1618. Jadi kita tahulah kedudukan dia, apa pergerakan dia. Itu je. Benda simple, jangan susahkan. Market dynamic, kita kaitkan movement US dollar, yen, index kan. Yes. Itu je Rashid. Dan kita faham indeks sebagai apa, aset pelaburan, orang nak melabur, ekonomi bagus, aset meningkat. Tapi cerita dia kita ada central bank, kita ada kerajaan yang cuba untuk menyokong ekonomi. Sebab itu kita nampak indeks sentiasa dalam cerita besar dia trending. US dollar sebagai harga definisian untuk funding dan berkait dengan sentimen. That's it. Kita bagikan kumpulan-kumpulan dia, mana satu banyak incomplete sequence, itulah yang tengah berjalan. Itu kesilapan. Tak, dia bukannya banyak belajar dan banyak kesilapan. Dia macam ni. Kalau anda katakan saya sedang belajar lagi, kan, anda tak jumpa teknik anda lagi, tolong jangan trade Akasha pakai demo account. Sampai, kalau tak anda buang duit tau. Orang kata, oh pakai demo account tak ada feel. Nak cari feel, cari girlfriend. Jangan pergi trading. Faham? Saya bukan marketer. Saya cerita apa yang saya dah lalui. Okay, so what you do is demo, cuba sampailah anda jumpa satu sistem yang anda faham, yang anda kenal dan anda tahu bahawa rahsia dia bukannya teknik tu disiplin. Rahsia dia adalah cara anda membahagikan duit. Itu yang position sizing model. Yang saya kongsikan kepada anda adalah gambaran besar. Dynamic market, incomplete sequence, ya. Jangan dengar orang sebut, kalau orang katakan, apa kau buat demo? Mana ada feel? Kalau nak, at least kau buka $10. Kita selalu dengar benda tu kan? At least lah buka $10. Kalau tak, suruh dia sponsor. Kalau orang sebut macam tu, suruh dia sponsor. Kalau dia sebut kan, apa demo, suruh dia letak duit dari kita. Dan buat demo dulu. Anda kena cari 2 bulan. Saya kalau nak tahu, anda boleh tanya Helmi. Some of dekat sini adalah CTFX. Setahun dalam CTFX, satu chart pun orang tak tengok. Saya duk cerita pemahaman market, fundamental, pasal psikologi, setahun dia orang tak tengok chart pun. Kalau dia tanya boleh nak entry apa, saya tak bahagi pun. Sebabnya saya nak dia orang faham market dulu. Tak faham masuk letak duit. Tak tahu apa letak. Mengerti ya. Itulah dia. Dan you have to stand by diri kita. Okay. Ni semua saya dah susun. Tahu tak nak buat benda ni, nak fikir dia bertahun tau. Bertahun. Kita nak dapatkan benda ni yang saya tunjuk kepada anda ni. Bertahun. Sekali benda tu dah disusun. Ni, macam mana dapat buat benda ni? Buatlah. Yes, Edward berapa tahun dia ikut? Saya tak banyak tunjuk chart. Yang ni saya buat. Belajar benda ni? Tak, saya belajar daripada chart. That's it. Yes. Daripada apa yang kita nampak dekat chart. Itu dia. Ini pada tahun 2009. Saya pernah ceritakan ni. Saya pengguna Wyckoff kalau nak tahu. Ni pada 2009. Bila benda ni berlaku, dia buat flat kat sini.
Sebab apa kita ada satu grup dulu. Masih grup. Ni pada tahun 2009 kalau nak tahu cerita dia. Ni bila ini berlaku. This Move 2009. This Move pada tahun 2009. This Move tahun 2009. Ni asalnya cerita market dynamic ni. That Move. Ni asal. Ini kena hafal. Tak. Dia kalau anda duk tengok, duk faham dia, bukannya duk hafal, dia memang anda buat. Kalau anda ada indeks yang kumpulan indeks yang banyak membuat incomplete sequence, kan? Yang banyak trending lah, dia banyak trending. Anda tahu untuk yen pair pun akan buat banyak trending. Dollar pair akan sideways. Dollar pair akan sideways, tapi kalau dia sideways dan ke atas ikut pergerakan yen group, itu adalah indeks dinamik. Faham? Sideways ke atas dollar pair. Dia akan ikut pergerakan untuk ni. Kalau dia ini sideways tak ke mana, sideways dan correction, itu mungkin fixed dynamic. Tengok ke chart, Rashid. Benda tu ke? Kecuali UJ. Ya, kena tengok ke chart. Tengok, nampak benda-benda ni. Yang saya ceritakan ni, benda tu nampak ke chart. Dia kepada chart. Sebab pada 2009, saya mendalami pasal teknikal tau. Bila saya, pasal fundamental tau. Bila saya makin banyak saya belajar teknikal, makin banyak saya fundamental, bila saya banyak belajar fundamental, saya nak explain dia, kalau interest rate naik, dia naik berapa persen? Tak dapat explain tau. Orang yang ajar saya fundamental pun bukan trading, ini banker. Dia cerita keadaan ekonomi, duit akan kuat, ekonomi bagus. Kita kena faham, bila kita trade, ekonomi Malaysia kuat, ekonomi US kuat. So, NYR dengan dolar naik berapa persen? Naik ke turun? Orang yang cerita kepada saya pun blur. Dia tak dapat nak cerita kepada saya. Nak entry kat mana? Betul. Entry kat mana? FL kat mana? TP kat mana? Dia pun blur. Sebab dia bukan trader. Dia banker. Mak saya dekat Maybank. Siapa tahu kat Kuching tu? Dekat regional office kan. Lepas tu dia pindah ke Maybank Satok. Wisma Satok. Bawah tu kan. So, masa tu saya tengah belajar trading. Dia sebab kedai dia dulu Anggun Collection. Dulu dekat Maxis, dekat Jalan Satok. Lepas tu pindah dekat tu kan. Cerita dia, saya pergi bank waktu tu, saya nak belajar trading tu. Sebab ada kawan dia, kiranya dia selalu buat research untuk research department, dia pernah bekerja dekat research department lah. Dia orang buat research untuk trader. So, saya pun tanyalah dia soalan-soalan. Lepas tu last kan duduk dah seminggu saya duduk dengan dia. Masa yang ni jadi. Masa yang kat chat ni waktu ni masa yang ni ekonomi downturn ni 2009. Masa ni lah saya pun tanya dia, entry kat mana? Dia pun dia. Saya orang nak belajar trading, saya ingat dia tahu chart. saya tanya dia, okey, kalau macam tu kan, SPX nak masuk mana? Dia boleh tanya saya, SPX tu apa? Astaghfirullahaladzim. S&P 500 dia tahu. SPX dia tak tahu. Sebab itu ketika saya pun tak payahlah, kita bayar minum balik. Ambil aku belajar minum. Tak datang. Tapi tak apa. Yang dia memang bukan trader. Saya pun tahu. Dia ceritalah fundamental. Tapi bagusnya
dia cerita kepada saya pasal Nostro, Vostro, Nostro account, macam mana transaction duit, macam mana sistem dekat bank. Saya pun dah, jadi saya faham pasal liquidity. Saya faham pasal interbank. Saya faham pasal LIBOR rate. Waktu tu, saya pun tengok, bila LIBOR chart macam ni, ini berlaku. Kita belajar pasal overnight index, OIS kan, US kan. Kita belajar pasal scron. Bagus. Saya pun dan tanpa mengetahui, kita pun trade. Waktu tu kita boleh trade interest rate tau. Tak boleh kalau ikut, tak tahulah hukum dia. Tapi kalau pemahaman saya tak boleh trade interest rate. Swap. Saya pun trade benda tu dulu ada. Sebab trade buka cari kat internet jumpa trade. Kan? Macam senang je benda ni. Risk on, risk off, risk on, saham naik, interest rate pun naik. Dengan Dr. Bantap ajar belajar pasal position sizing model. And you come up with your system. Dia panggil 3 orang. Okey, 3 orang ni akan present teknik masing-masing. Anda pun dengar apa yang bagus anda ambil. Itu dia. Tapi Bantap buka mata anda dengan soalan ni. Dia nak anda jawab. Kenapa anda trade? Soalan ni simple. 3 words. Kenapa anda trade? Jelaskan kenapa anda trade. Dapat cerita tu. Yes, dapat duit. Berapa? Saya nganga sebab saya tunggu dengan laptop nak isi, nak entry. Dia tanya kenapa aku trade. Aku ni nak entry. Dia tanya kenapa trade. Kita nak entry. Masa ni tunjuk nak cerita pasal market. Kita nak entry. Dia tanya kita kenapa trade. Apa benda? Kita nganga. Tak tahu nak jawab apa. Masa tu, yes, shut down. Otak, apa benda ni? Lembu sini. Tu yang dia ajar. Bayar, beribu bayar. Tapi yang mula-mula tu free. Lepas tu saya ikut dia punya ni 3 hari course online. 3 hari. Saya apply benda ni. Dan yang kurangnya benda ni adalah kepada position sizing model. Bila saya masukkan position sizing model, barulah duit dia. Benda ni tak, dia bukan pasal benda-benda ni. Incomplete sequence, yes. Benda ni benda berulang kita buat. Cerita dia, it's not about this. It's not about the technique. Teknik tak penting pun. Ini bukan teknik magic pun. Ini benda yang simple dalam Elliott Wave. Anda buka mana-mana buku Elliott Wave, anda akan jumpa perkataan-perkataan ni. Betul tak? Ini bukan benda baru ni, tak ada. Ini tahun 1930 ya. Ini 1930. Teknik ni dah ada sejak tahun 1930. Faham tak? R.M. Elliott tu, dia dah jumpa benda ni tahun 1930. Cumanya, bila kita nak apply dia dan pemahaman kepada momentum, sebab zaman dia tak ada RSI. RSI tahun 70-an saya. Dan saya letakkan yang spesifik sikit kepada bacaan untuk wave 5 contohnya, wave 3 contohnya, penggunaan RSI. Itu je. Bukannya benda ni baru Zul buat hari ni. Mana ada? Ini tahun 30-an. tahun 1930 dah ada. Perkataan zigzag flat triangle tu. Dah ada tahun 1930. Bukan dia saya buat. Saya cuma apply kan dia. So, saya belajar dari tahun 1999, 1930, mak dengan bapak saya pun belum lahir lagi. Nenek saya ada kot. Faham tak? Tapi dia orang pun tak ada upaya dia tu. Okey. Benda simple. Kita buat benda ulang. Benda ni je. Okay? Position sizing model. Ini rahsia dia. Cara jaga duit. Track prestasi sistem anda. Track kan.
Bila ASB bagi duit lebih, tahun depan anda letak lebih, kan? Komputer pun tak ada lagi. Kalau ada komputer IBM satu tu tahun 50-an ke tahun 60-an. Komputer dia satu bangunan besar dia. Itu pun nak buat simple calculation. Jadi, so what you do is anda rekodkan trading anda. Rekodkan dia. Dan kenakan dia kepada, sebab tu saya katakan tadi, Kasha, buat demo, buat risk reward, buat kepada kepada your system expectancy. Buat benda-benda tu. Pakai benda ni dulu. Pakai satu, kalau tak jumpa pakai ni dulu. Lepas tu anda adjustkan dia kepada anda. Tak faham lagi dengan adjust. Ni webinar kita ke-17. Saya tak nak cerita satu-satu ni. Kita ada webinar khas untuk position sizing model. Okay? It's all about kita. Rahsia dia kepada anda. Bukannya kepada teknik, bukannya kepada market. Rahsia dia nak apply semua ni dan jaga anda punya disiplin tu. Buat daily vlog ni. Pakai phone anda tu setiap hari 2 minit. Anda buatlah drama swasta 2 minit. Anda ceritakan apa, kenapa anda trade. Jawab soalan berikut. Kenapa anda trade? Apa keadaan trading anda sekarang? Apa yang anda nak trade hari ini? Kenapa anda nak masuk dia? Bagaimana, kalau sistem anda tengah tak cantik, pergi cerita dekat video log anda. Jangan buat dia panjang-panjang. 2 minit. Jangan buat webinar pula seorang-seorang. Itu untuk diri sendiri. Kan? Ini cerita diri sendiri 2 jam. Lepas tu nak dengar balik, tak ada. Seminggu sekali anda dengar balik apa yang disebut dalam video. Ni dia buat video seorang-seorang kan. Lepas tu dia buat webinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia seorang-seorang. Itu dah tak lama. Itu float teruk sangat tu. Tak jaga duit. Tak reti stop loss. Tu teruk sangat float tu. Nak MC balik. Buat jadual harian anda. Buat jadual harian anda. Ya. Saya tukar ni kepada 10 pagi. Saya tukar ni kepada 10 ke 11 pagi sebab ramai request untuk saya update chart pada 10-11 pagi. Itu sebab dia. Ramai request tu waktu lah. Okay. 11 ke 12 lah. 11 ke 12. Saya update chart malam petang sekali lagi sebelum webinar. Saya tak pergi tengok chart tu. Tunggu alert dia. Alert keluar tengok. Tak keluar alert tak tengok. Alert bila pasang. Pagi tu. Waktu ni saya pasang alert. Lain daripada tu tak ada saya tengok. Kalau orang duk tanya kan. Zul tolong tengok ni AJ sekejap. Saya dah muak lah jawapan tu. Sekarang ni saya bagi kepada anda chart. Yang ni tadi. Kan dalam Discord tu kan. Saya bagi kepada chart ni. Semua anda boleh tengok. Kalau saya update, ni view saya. Kalau anda ada view lain, saya tak tahu. Ini view saya. Itu je. Kalau dia break bawah 2 ni, 2 lah, bagus lah. Ini A, ini B, ini C. Itu je. Kena biji bang. Kena. Nak buat macam mana? Ini W, X, Y. Tunggu bawah ni untuk entry. Itu je. Sayang ni bang. Dah untung. Sayang. Sebab ini tak semua customer masuk kedai dia beli barang. Itu je. Itu cuma satu entry. Sukati dia lah dia nak buat macam mana. Nak kawal market macam mana. Takut sangat dengan trade. Itu je. Jaga duit. Anda boleh buat benda ni disiplin. Jaga duit. Buat benda sama. Makin lama anda trade, percayalah. Anda bukan belajar banyak pasal market. Anda bukan banyak belajar pasal teknik. Tapi kalau selama ni makin banyak anda lama anda trade dan anda makin belajar banyak teknik, anda sedang melakukan kesilapan besar. Anda sepatutnya buat apa? Anda kenal diri anda. Itu rahsia dia. Anda kenal diri anda. Cari siapa anda. Disiplinkan diri anda. Bukannya makin banyak teknik belajar, makin banyak aku tahu pasal market, lagi hebat. Tak. Ia semua bagus. Semua teknik bagus. Ia adalah kepada anda kenal diri anda. Itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Ingat itu. Okay? Anda ikutlah semua trader hebat dekat dunia. Tak. Rahsia dia kepada diri anda.
Disiplin itu dia. Okey, boleh. Jadi bersama Helmi pada malam nanti dan saya pada jam 9. Ingat malam ni it will be more political punya news, but the outlook still the same. Kalau ada ke bawah tu, kita itulah correction untuk index. Dan perhatikan apa bentuk rupa correction dia. You will notice everything move the same. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem. InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download nota apa semua dekat Discord dan ajak rakan-rakan saya. Thank you kali. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Milion, Rashid, Jo, Zamani, thank you. Belut, pinjam. Jo, senyap dia belut.